إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الكرام سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alika sallallahu alaihi wasallam. Iza zada iman bi khuruj anil aghyar. Nukilta min halin ila hal. Ay min dhafin ila quwwatin ila an yakmula al-iman wa wal yaqin. Wa iza kamula al-yaqin saratil ghuyub laka aynan. Fayaqsulul imanul kamil. Apabila bertambah keimanan, izazah dan iman yadra bil khurud bertasbih ya. Mana bil khurud anil aghyar. Selagi tak keluar daripada aghyar, iman tidak akan ada ziyadah. Mana ziyadah iman itu berlaku lagi ya berlaku bila dia keluar daripada aghyar. Keluar iktimadnya, keperasaannya, pandangannya, khayal dia dengan aghyar keluar bersih, lagi tambah iman, lagi cantik, lagi hebat, lagi hebat. Ya itulah aghyar. Ini segala sesuatu selain Allah siwa. Jawab kita nukilta. Nukilta min halin ilahan. Nasaya engkau dipindahkan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Ai min dhafin ila quwwatin, daripada kelemahan kepada kekuatan. Dulu malas ibadat, sekarang dah buat ganjil. Dulu keimanan dia kuat, si mana makhluk nampak sebab, sekarang dah hilang dah. Dia nampak dia. Hingga sempurna keimananmu. Ya itulah dipanggil keyakinan. Ya, iman atas iman yang yakin. Dan apabila sempurna keyakinanmu, jadilah perkara-perkara gaib itu satu perkara yang nyata bagimu. Wa iza kamal yakin saratil ghuyub ilaka ainan. Segala benda yang gaib tadi nampak terang, ya. Dan apabila sempurna keyakinanmu, jadilah perkara yang gaib satu perkara yang nyata bagimu. Ana terang dimukasyafahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana berlaku pada apa? Iaitulah hari Isyak. Bila rutin hidup bagi Nabi Sallam, lepas daripada semayang subuh rasa tanya siapa yang sakit, kita ziarah, siapa yang mati kita uruskan, siapa ada mimpi yang kita tafsirkan, kan? Lepas itu beberapa perkara sesuatu yang akan hari Isyak. Macam mana keadaan iman kamu? Dia kata dia nampak ada ra'aitul akhirat akrab. Ya, akhirat nampak depan mata kan. Itu maknanya apa? Kuat. Wujud benda yang ternampak tapi nampak macam dekat. Sebab apa? Dia buka. Ya, itu setengah daripada ahlil khutwah batinah. Khutwah melintas. Ini lagi dahsyat rohani dia tu. Benda jauh dia nampak dekat depan mata dia. Sebab apa? Kekuatan keimanan dan keyakinan membawa dekat benda yang digambarkan walaupun pada zahir kita nampak jauh. Jadi perkara gaib itu satu perkara yang nyata terang. Ketika itu terhasillah keimanan yang sempurna. Sebaliknya wa iza zada, kemudian wa iza zada ay bin nusah qawiya yakin pula. Jadi iman yang yakin pula, ya, yaitu bi khurujika anka wa ansail aghyar. Jawab dia nukilta min maqamin ila maqam. Kalau bertambah iman, akwal dia akan
ditambahkan. Kalau pertama yakin, maka makam dia, ya, makam dengan hal. Tiap-tiap makam ada akwal, ya. Nukilta min maqamin ila maqamin, ay min ma'rifatin ila kashfin, wa min kashfin ila musyahadatin, wa min musyahadah ila mu'ayanah, wa min mu'ayanah ila ittisal, wa min ittisal ila al-fana, wa min fana ila al-baqa, wa ila ghairiha min al-maqamat al-ma'rufa li ahliha. Banyak kejol ini kan. Aku tak berjejak ini. Dalam kita mati tak berjejak dengan bumi ni, ya. Dan munajat nak tak dia tahu madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada laqad khaba man radiya dunaka badada ilahi madzal ladzi wajada man faqada. Wahai Tuanku, apakah kedapatan kehasilan hidup seorang man faqada ay faqada syuhuda, sepanjang hidup ni sampai dihabiskan nyawa ni tak jejak maka musyahadah, tak ada arti hidup. Itu maksudnya. Kembali wa man ladzi faqada man wajada, ya, apakah kelembutan orang yang ada ini benda? Wajadah ay wajadah syuhudah, yang ada musyahadah dibuka dia dengan Tuhan, ya. Maka orang itu berhasil. Maka dibuat kesimpulan laqad khaba man radiyadunaka badalan, laqad mereka rugi serugi. Laqad khaba man, mereka radiyah yang rela dunak selain engkau ya Allah badalan sebagai tukaran. Dia tukar makhluk dengan Tuhan, dia kenal makhluk Tuhan dia kenal. Ya, dia dekat dengan makhluk, dia jauh dengan Allah. Maknanya itu satu kerugian besar. Kalau tak terbuka, sebab Tuhan nak jadikan kita supaya kenal dia kan. Muhimu an-nuri wa khalaqal. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk supaya kenal dia. Bukan kumpul harta kan. Bukan bergambar dan menarik perhatian orang, ya. Dan nak menghadap dia. Nah, itu makrifat ahli sufi, masya-Allah. Kemudian wa iza zada fi wa min nusqatin qawiya yaqinuka bi khurujika anka an wasail al-aghyar nukilta bi maqami ila maqami al-kashfin, ya, ila wa min al-kashfin ila musyahadah ila mu'ayyana ila ittisal min ittisal ila fana wa min fana ila baqa ila ghairiha al-baqa al-ma'rufah bi ahli wa maqam ta'biduka jadi imam derajat qadiriyah syahada kali-kali min ahli radhiyallahu. Ya, buka ni sampai di alam barzakh pun buka, ya, kekayaan gedung Tuhan macam-macam terbuka. Dan apabila bertambah persatu nuskhah, kuat keyakinan pula. Tadi kalau kuat iman, akwal dia meningkat. Kalau kuat yakin, makam dia pula. Ya, itulah keluar daripada dirimu. Ya, apabila dia keluar dengan engkau keluar dari dirimu, daripada segala aghyar dan segala lain daripada makhluk yang bertaala. Dan saya kau dipindahkan daripada satu makam kepada makam yang lain. Dia itu daripada ma'rifah, pengetahuan kepada kashfin. Dibuka maknanya tersingkap tabir, dikasyaf. Dan daripada kasyaf daripada musyahadah, ya, syuhud musyahadah, penyaksian di qalbi. Dan daripada panak ru'yatul khalqi billah. Tuan Bapa, ru'yatul khalq billah, dia memandang makhluk ini semua dengan Tuhan. Bukan dipandang makhluk dengan makhluk. Benda terdapat dengan Allah. Dia pandang semua dengan Tuhan. Billah. Ya. Semua billah. Dan yang kursikum. Bukan dengan diri kita dan Allah. Dan makam lain yang diketahui bagi ahlinya dah banyak lagi pembukaan bagi ahli ma'rifah, ya. Ma'rifah ahli itu ya. Golongan dia lain pada ma'arif. Allah. Jadi kalau ma'arif ta'aruf dengan akal dipanggil kasban bil ilmi, ta'aruf lil aqli itu panggil kasban bil ilmi, dia dapat dengan ilmu. Kalau ma'rifat nafsi dipanggil kasban wa waqban bihal wal maqam. Dan ma'rifat di ruh itu billah la bi syai'in. Itu sebagian min fadli min ma'dil fadl wal wahab. Itu dah panggil fahyam min ladunil alimil khabir. Wa alam anna lahum syari'atan
annahum syari'atan wahiyatan ta'budah ta'ala wa tariqatan wahiyatan taqsudah bil 'ilmi wal 'amal wal haqiqatan wahiyatan natijuha wa hiya an tashhada bin nuril awda'ahu fi suwaida'il qalb wa anna kulli batin lahu zahiru aqsud wa syari'atu zahirul haqiqah wal haqiqatu batinuha wa huma mutalazimatan ma'nan wa syari'atu bil haqiqatin 'atilah wa haqiqatu bil syari'atin batilah wa min wa musilat as-salasah bil jawzah fasyari'atu kal qasr az-zahir wa tariqatu kal lub bil haqq khafi wal haqiqatu kal dun alladhi bil batin lub wa la yatawassal ila lub illa bil kharqil qasr wa la ila dun ya illa bil dakil lub. Ketahui ini bahwasanya mereka itu, bagi mereka itu daripada ahli arifin, golongan arifin billah, itu adalah syariah, dia ada syariat. Ya telah menyembah akan tanah al zahir. Ya, syariat dikenai ilmu fiqh. Pada ajaran sufi dengan lengkap, tidak dinamakan ahli sufi melainkan dia kemas tauhid dia, mantap fiqh dia, dan dia mendalami dalam ilmu kerohanian. Ya, bahawa lapisan yang mutasawwif banyak kalau pergami hajah abijan dia kata wasyau semua itu baca tu ya bila hidayah harus peringkat tasawuf peringkat zahir. Kelata sikit macam ikap peringkat mutawasil. Kelata lagi macam kubur termakiat dan sebagainya. Ini banyak lapisan-lapisan. Padahal hidayah telah sekali kata inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'alaha ma musilat syari'atun kasabinatin wa tariqatun fadhahun summa haqiqatun durun wala inna tariq semua tariq mutabah jalan yang diambil daripada Nabi yang diikut daripada Nabi SAW syariah, ada syariah yang telah dengan diantar mudah dan kau sembah ada zahiratan pada zahir dulu pada ilmu fiqh ya wa tariqah awal tarikan antam sudah bahwa kamu kasat jangan masuk main dia bagi tauhid dulu kasat ya mentauhidkan daripada kasat tujuan kehilangan dengan maksud dan seterusnya wa haqiqatun dan ada hakikat apa hakikat antasyhada jadi secara dalam hadis saya antam lembagaan kata apa ilam terbentar bainahu ya maka syariatun kasabina wa tariqatun kal bahar syariat seperti perahu atau kapal ya wa tariqah kal bahar seperti lautan wal hakikat durun wala hakikat dia nak permata dalam kena menyelam dalam kena ambil permata al-kasifah yang kasar ni kena menyelam air lautan air kena ambil permata dalam ruh dia kena menyelam dalam lautan nur ya boleh perlu bibir ke dalam nur dah banyak lagi dah ya boleh kena suluh benda ni buka satu habis. Iaitulah natijah kehasilan. Ilmu hakikat itu natijah kehasilan, iaitu engkau menyaksikan Allah Ta'ala melalui pancaran cahaya ya, semua dari cahaya-cahaya dan bahkan latifah itu pun dari cahaya nur ya, dia panggil anwarul lataif, nur lataif, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, dia tujuh lataif pun ada ya, masing-masing punya perjalanan ada pancaran disematkan ke dalam lubuk hati tadi. Dan ketahuilah setiap perkara batin mempunyai zahir, dan bagi itu jugalah sebaliknya batin zahir pun ada batin dia. Syariat itu zahir kepada hakikat, manakala hakikat itu batin kepada syariat. Kedua-duanya saling melazami pada sudut makna dia. Maka syariat tanpa hakikat sia-sia, hakikat tanpa syariat terbatal ya. Kemudian tiga perkara ini dibuat bandingan dengan kacang wanus, kacang pul, kacang lahir. Kalau kita senang panggil, dia panggil buah kelapa, jauh. Syariat umpama kulit luar, tarikat umpama biji dalam, dan hakikat umpama minyak. Kita nakkan minyak, kena kupas kulit itu, dua kulit kena sebab. Dan yang berada dalam batin biji tadi tidak sampai kepada isi, melainkan dikoyakkan kulit, yang mana syariat dia kena kemas. Ya, kalau syariat pun bukan dosa ya, menjadi golongan mutasawwifah yang menipu-nipu jalan tasawuf, tak ada ambilan yang betul, yang ini banyak dosa. Ada juga sangat rekan zikir dia tarik nampak pukul tak sebeda ya, PK hari yang tak kenal air kan Nabi semayang air kan mana kait lazim kait mumfak, mana kait air mujawir mukhalif air tak kenal nak mandikan zahir tak kenal, nak mandi batin lagi ya, semua PK ada dengan kebal
dan tidak sampai kepada minyak, melainkan ditumbuk lumat, diproses bijinya tadi baru didapat minyak. Dan tiga-tiga benda ni adalah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal khalq aqsam, du'afa wa hum al-awwa wal khawas wa hum al-awliya wal khawas wa hum al-anbiya. Wa yatarattabu 'ala dhalika qawluhu asy-syari'ah wa bi nusratin fas-syari'ah laka ayyuhal dha'f ya hatta tatluba ta'ala minhu lak bi an tatlubahu bil ikhlas wa sidq wa illa fa hi 'alaika la lak wal haqiqatu lahu ta'ala hatta tatluba ta'ala lahu 'azza wa jalla la bika lahu la bihi laka haitsu la hina wala bi nusratin la had wala aina ila bi syari'ah wal khalaq dan kepala otak dia. Selagi ada orang dalam kalbi kamu tak akan sampai Tuhan. Itu kata Syekh Abu Ali Al-Farmati, kutub besar, ulama hadis besar, guru bagi Imam Al-Ghazali. Kalau antarkan Naqsyabandiyah dia punya sana. Syekh Abu Ali Al-Farmati kita ni. Imam Ghazali nak menuntut ilmu dengan dia, kan dia kata nak ajar apa lagi, buat ilmu dalam laut, kitab dalam fiqh, basit, wajib semua ada kan. Tapi dia kata tak akan sampai ke Tuhan. Selagi makhluk ada dalam kalbi. Wah, ada kerja kan, besok datang buka baju semua kan. Bagaimana cerita yang maklum lah kan. Habis itu. Jadi maksud tu, mana golongan yang lemah mereka adalah orang awam. Golongan khawas itu khusus mereka ada pilihan sedikit, golongan para awliya. Dan golongan khawas pilihan atau pilihan. Mereka adalah para nabi, para anbiya, ya. Terbitlah daripada perbahagian itu ucapannya, syariat itu pada satu naskah. Maka syariat itu untukmu wahai orang yang lemah. Dia peringkat awam lagi, dia boleh menampung ya nur yang kuat. Maka peringkat awal ajar dia, amalkan syariat itu hingga engkau mencarinya, yang mencari Ta'ala daripadanya dengan jalan syariat. Dia mengenali Tuhan secara syariat untukmu, bahawa engkau mencarinya dengan keikhlasan dan kejujuran. Itu peringkat awam. Dan jika ia kembali ke atasmu bukan menjadi milikmu, dan hakikat engkau mencarinya untuknya, ibadat semata-mata lillah, hingga engkau mencarinya Ta'ala dengannya, ya. Dia mengenal Tuhan dengan Tuhan, ya. Kita kalau mengenali nampak kita dengan kita lagi. Untuknya Azza wa Jalla, bukan dengan dirimu, ya. Untukmu bukan. Kalau dari kita dengan kita, aku tak sampai. Mesti dari dia dengan dia kepada dia baru dia sampai. Dan bukan dengannya untukmu, ya. Sekira-kira tiada saat ketika pada suatu naskah tiada had, yakni tiada arah tuju berbeza dengan syariat. Ya, sebab jalan makrifat dipanggil lautan yang tak bertepi. Ya, pembukaan itu cukup luas. Syariat ada batas sembahyang, had. Ya, ada batasan-batasan. Puasa, zakat, haji semua ada had. Adapun jalan kerohanan dia tidak ada had dan buka seluar-luar. Lagi hebat, lagi tinggi Tuhan angkat. Maka fasyari'atul likauniha amran bi a'malin syar'iyyatin laha hududun ka kaunis salat raka'atain atau salasan, ya. Wajihatun ka kauniha fardan atau naflan muaqqatan atau ghairu muaqqah. Wal haqiqah la hadda wala jihad, ya. La had wala jihad laha sebab li'annaha sirrun ma'nawiyyun, ya, wa li'anna al-qa'im biha 'arifun billah. Arifun billah. Lihadza a'rada an huzuzil bashariyah li'annahu bi maqamil jama' fa huwa abadan yatlubu Allah billah lillah. Yatlubu Allah. Bal matlub dia huwa Allah. Kemudian billah, kemudian lillah. Fa matlubu ghairu mahdud li'annahu haqqul ma'bud. Maka syariat itu dia kerana keadaannya sebagai arahan, ya, kepada amal daripada Ta'ala dengan amalan-amalan syariat, ya, terhadap baginya mempunyai batas-batasan. Seperti keadaan salat, berapa rakaat? 2 subuh, 4 rakaat zuhur asar, ya, 3 maghrib atau 3 rakaat maghrib. Mana ada hadis. Dan sudut seperti keadaannya apa? Fardu atau sunat, ya, sudut fardu, sudut sunat berwaktu pula. Ibadat yang berwaktu, ya. Dalam waktu pula ada waktu lagi.
Zuhur ada waktu lagi kan? Ada kan? Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, waktu uzrin kan dalam bid'ah kan. Dan berwaktu atau tiada berwaktu. Sedangkan hakikat tiada batasan dan tiada sudut. Ya baginya. Kerana apa? Kerana ia merupakan rahsia maknawi. Hakikat benda sir yang Tuhan bukakan. Dan kerana orang yang berada dalam pada makamnya adalah orang arif billah, bukan arif bi ahkamillah. Arif bi ahkamillah itu ulama syariat yang hebat, ya, kedudukan dia tinggi. Ulama syariat, masya-Allah, hebat ilmu suami tadi. Pada ulama hakikat itu lagi hebat. Itu maksudnya, ya. Dibiasakan dari itu pihak tashrif, yang pihak takhir. Dari ilmu syariat boleh dipandang dengan takhir, dihina kafir bang. Syariat pun daripada Allah semua daripada Quran hadis. Ya, cuma maknanya dia pihak tashrif. Syariat hebat, masya-Allah. Tariqah dalam itu lagi hebat. Kalau hakikat itu lagi hebat. Macam kita banding Nabi kita dengan Nabi Musa AS. Siapa hebat? Nabi Musa hebat, masya-Allah. Nabi Rasul ulul azm kalimullah, masya-Allah. Nak banding Nabi kita lagi hebat. Macam tu. Ya, dia bukan wajah tahkim lah. Jangan terbanding ni bawa ilmu sesat kita itu syariat boleh. Dia pandang boleh dihinanya kufur dulu. Menghina syariat kufur. Kita saya itu kan tasawuf lagi. Ini banyak ilmu tasawuf lagi. Sebab apa tak belajar dan salah. Seperti keadaan salat semuanya habis ya. Kerana ianya merupakan rahsia, ya, sir yang Tuhan letakkan dalam kalbi, maka sir masya-Allah diluas. Dan kerana orang yang berada pada makamnya adalah orang yang panggil arif billah. Dia arif bukan sekadar hukum yang terhad, tapi billah dengan Tuhan yang tidak ada had. Ya. Kerana ianya berpaling daripada hawan-hawan kemanusiaan. Kerana dia berada dalam makamul jama', ya, di sebelah makam jama'. Bukan makam farad. Kalau farad dia dengan makhluk, dia jama' dia dengan Tuhan, ya. Makamul fana. Dia selama-lamanya mencari Allah, dengan Allah, bagi Allah. Dia mencari balik-balik dengan Tuhan, boleh pandangan Tuhan, balik-balik kembali bagi Allah, bukan diri dia. Dia pencerahannya yang tidak terbatas kerana dia adalah al-haq yang disembah. Ya, di annahul haqul ma'bud. Allah. Kerana wal matlub faqat, ya, tufaddilu alaihi bil mujahadah. Wal matlub yani al-qa'imul bil syariah, ya, bil nusha ma'a syariah faqat al-dunal haqiqah, ya, tufaddilu alaihi bil mujahadah wa hiya al-qiyam bil ibadah, ya, az-zahirah wal ubudiyah al-batinah wal ibadah li nafsi li kauniha zahiratan wal ubudiyah lil qalbi li kauniha batinah. Pancaran, ya, pencarian matlub allazi tuliba, yang dituntut orang yang berada pada makam syariat, pada satu nasab bersama syariat semata-mata, ialah tanpa hakikat, dikurniakan ke atasnya dengan mujahadah. Mana orang ini perlu melakukan mujahadah. Sebab itu dalam makam syariah itu melakukan ibadat yang zahir, ya, itu dipanggil apa? Nurut tawajjuh. Ibadat dia panggil nurut tawajjuh, ibadat yang zahir, dan kemudian yang batin. Dan ibadat itu untuk nafsu kerana keadaan yang zahir nyata, ya. Ibadat zahir itu untuk nafsu banyak kan. Jadi ibadat zahir, bila unsur zahir banyak nafsu boleh masuk. Dan kemudian itu hati kerana keadaannya batin yang tersembunyi. Allah. Betul, kalau zahir saja dia tak sesuai dengan batin, dia rosak, dia kosong. Batin pula kata dia zahir, kalau dipakai dia terus, dua-dua dia tersedia walasi. Kalau itu wal qaim bil haqiqah bil najma al haqiqah, ya, tufaddilu alaihi bil minnah ay ni'mah wa qila an ni'mah as-saqila wal murad biha al-ilm ladunni al-nurani alladhi 'allamahu Allah lil arwahina khatabahu bi qawlihi alastu bikum.
Qalu bala. Wal musyar ilaihi biqaulihi wa 'allama adama asma wa 'allama adama al-asma illa annahu maghmurun bil arwah masdurun bi zalam al-wujud wa syawagil tabi'ah fa iza zala bi tawfiqillah zahara wa huwa al-murad bil khabar man amila bima alima wa rasulullah ma lam ya'lam fa ushifa an qalbi ghita'u ya ghita'u zalik kemudian fa'arada an kulli makhluqin hatta anil jannah fa hadza qa'iman bi huquqir rububiyyah wa zalika bi huquqil ibadah wal ubudiyah. Ada 3 makam, makam ibadah, ubudiyah dan ubudah. Dan orang yang berada pada makam hakikat, pada satu nesab bersama hakikat, dikurniakan ke atasnya dengan kekurniaan, iaitu apa? Nikmat. Dikatakan juga nikmat yang besar, dan dimaksudkan dengannya ialah ilmu laduni, ilmu yang terus daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dipanggil ilmu laduni. Kalau ilmu kita dipanggil ilmu kasbin, ilmu dia panggil ilmu wahbi, bukan wahbi. Wahbi itu babat sebenarnya. Ya, wahbi itu masuk longkang bagi ilmu wahbi, kurniaan, ya. Fattaqullah wa yu'allimukum. Syarat dia bertakwa. Dan bertakwa tak akan jadi melainkan dia ada 3 himpunan. Ya, ilmu, amal, keikhlasan. Boleh jadi insan muttaqin. Kemudian bawalah 2 ayat baru buka. Ya. Ini masyarakat tahu benda lantak dan takwa dapat laduni itu dalam goni kan, bukan ilmu laduni kan. Ilmu dalam goni, itu ilmu goni. Habis itu. Dan dimaksudkan dengan ilmu laduni yang didatangkan daripada Allah Ta'ala, yang nurani, sejenis cahaya yang diajarkannya oleh Allah Ta'ala kepada para ruh ketika dia bertitah kepada mereka dengan titahnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala, menjawab dia. Dan yang diisyaratkan dalam bila ada sekolah, bila ada universiti tentang dengan ucapannya, ketika itu dia sebab apa dia dapat jawab bersih, unsur nafsu tak ada, syaitan nafsu tak ada, bersih rohani dia. Dan dengan dia mengajar kepada Nabi Adam, ya, segala namanya, melainkan dia yang mana ilmu laduni itu diseliputi pada segala roh, lagi terselindung dengan kegelapan wujud. Nah, benda ni tertutup dengan sebab kita memandang kewujudan makhluk dan segala kesibukan tabiat. Dia panggil apa? Tabiat yang radi'ah. Berarti kami sebut apa? Ukhrud min awsafin basyariyah. Kulli wasfin munaqid al-muhulati litakunu nida ila hakim mujiban min hadratihi qaribah. Ukhrud min awsafin basyariyah. Dalam terkeluar daripada segala sifat basyariyah ar-radi'ah. Makan banyak, tidur banyak, kan? Sembang banyak, buang. Badan seluruh itu dipakai itu. Semua kita buang. Ya, unsur-unsur nafsani terbuang, barulah unsur rohani itu akan datang. Dan dia mengajarkan kepada Nabi SAW. Maka apabila hilang kedua-duanya dengan taufik Allah Ta'ala, ya, bila hilang maknanya kedua-dua tadi, apa dia? Resam yang zahir tadi, ya, maka Allah berikan maka bila hilang keduanya dengan taufik Allah Ta'ala, pasti ia akan nyata, ya, terbuka. Ia telah dimaksudkan dengan khabar siapa yang beramal dengan ilmu yang diketahui, pasti Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya ilmu tentang perkara yang tidak diketahui. Ya, itu ilmu dipanggil ilmu laduni. Maka disingkapkan daripada artinya tabir demikian terkala itu, dia berpaling daripada sekalian makhluk hingga syurga sekalipun. Ya, makna kedudukan dia, dia akan berpaling daripada makhluk hatta syurga sekalipun. Syurga pun makhluk itu. Mana fasad dia itu bukan ibadat kerana makhluk, ya. Bukan dia tak nak pun tak ada, semua tak apa, tak nak pemberian tak nak. Ya, punya ada kata ilmu tasawuf itu tak nak syurga, tak boleh tak nak. Ya.
tujuan dia lain. Nah, tu tuan beri terima ya, kurniaan Tuhan. Ada pun qasad jangan. Qasad qalbi beribadat tu lillah, mana ada bil jannah kan. Maka disingkap daripadanya tabiat demikian. Terkala itu dia berpaling daripada sekalian makhluk hingga syurga sekalipun. Inilah orang yang melaksanakan hak-hak ketuhanan. Demikian itulah adalah dengan melaksanakan hak ibadah dan ubudiyah. Ibadat zahir, peringkat atas lagi daripada ubudiyah. Itulah main-main dalam sebenarnya. Lagi satu dipanggil apa? Ubudah. Apa ubudah? Al-Hurriyah. Dia makam hurriyah, makam merdeka, lepas kalbi daripada ikatan makhluk. Dia dah lepas dua perkara apa? Dua tadi zulamul wujud, satu lagi syawagilul tabi'ah. Memandang kewujudan kita bagi kegelapan wujud makhluk. Lepas ada lagi syawagil at-tabi'ah. Ya, segala sifat-sifat tabi'ah kita yang liar, ya, itu kita bersihkan dua tu, insya-Allah dia terbuka lah. Kemudian kita wasyattan SMPN mati di mana bauda. Syattan ay bauda. Ma zaidatun wa hiya saqitatun bil nusah. Itu mazaidah. Iaitulah bainal mujahadah wal minnah. Fasyattan bainan man uqima bil mujahadah bi ghairi kashfin wa syudin fi mahallil farq. Ya, wa man kushifa lahu an sirril uluhiyah fa syahida ma'nal jam'i bil jama'. Ya, fa kullun min maqamail falqi wal jam'i matlub, lakin bil iktisari 'ala al-awwal ta'dil wa 'ala tsani urul wa ibtal kama marra isyarat ilaihima. Masyaallah. Dia kata syaitan mana jauh sangat. Iaitu jauh keduanya. Matmat Zaidah adalah tambahan ia gugur pada satu nasab agama antara mujahadah dan kurnia, antara mujahadah dengan minnah. Maka sangat jauh perbezaan antara orang yang diberi kedudukan mujahadah tanpa kasyaf, ya, dan syuhud pada tempat mana makamul faraq duduk dan lagi mujahadah tapi belum berlaku jamak lagi, dia masih dalam faraq. Dan antara orang yang disingkapi baginya tentang rahsia ketuhanan, lalu dia menyaksikan makna al-jama', ya, al-jam'u bil jam'i, ya, adalah jamak dengan jamak. Jamak apa? Baqa'an, ya, fana fil fana. Maka bila fana di fana lenyap, maka baqa' dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Meledak dia fana, roh ya Allah bila khalqi. Ya, bila tenggelam pada tadi pergi pada bakar di pada ru'yatul haq billah. Dia memandang makhluk dengan tak ada dengan makhluk, kosong tak ada. Kita banyak pandang kosong, oh nampak cantik, habis itu tenggelam luar habis dia orang tak ada. Bagi dapat semua makhluk ni pergi ke mazhar cermin untuk memandang kewujudan Allah, kebesaran Tuhan. Ya, kalau ulama usuluddin dia panggil apa? Dalil Quran. Ulama sufi dia panggil mazhar. Kita ni ma'alul zuhud, ya, tempat tajalli, tempat zahid terang kewujudan, kebesaran, keagungan yang maha dahsyat. Akan tetapi penumpuan ke atas makam pertama adalah sia-sia, ya. Kalau dulu yang pertama mujahadah tak terbuka, sia-sia bunyi. Dan penumpuan ke atas makam kedua semata-mata itu terpedaya, dinakkan maknanya hakikat jadi syariat dia tak boleh, dia kena dua, pembatalan syariat jadi seperti mana telah tersebut isyarat kepada kedua belah, ya. Jadi Imam Ali apa? Man tasawwaba bila tafaqquhin faqad tazandaka wa man tasawwaba tafaqqa bila tafaqquhin faqad tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Diimpun dua syariat wal hakikat barulah dia sempurna. Quran pun dah isyaratkan wazar zahir al-ismi wa batinah. Wazar mana waktu hendaklah kita bersihkan, tinggal tanggalkan segala kotoran zahir dan batin, dua dia. Kemudian wa idkhalus syattan alam ma, ada berapa nama, ya. Dia panggil apa? Bayyinun sya'i
ya Arabiyyun fabil qamus ja'a syattani bainahuma wa ma huma ya wa ma bainahuma wa ma amrun wa akhuhu illa ba'da ma bainahuma. Maksud perkataan syatan dan perkataan ma adalah jelas. Jadi masyhur lagi mengikut gaya bahasa Arab. Terdapat di dalam kamus ya syatan bainahuma wa ma huma wa ma bainahuma wa ma amrun wa ai ba'da ma bainahuma. Ini bahasa dalam sekalian. Walakin kata lakin hatta Jauhari al-Musmu'i annahu la yuqalu syattan ma bainahuma wa anna qawlu syair la syattana ma bainal yazidaini bin nida yazidu sulaimin wal agharru bainal hakim. Ini mauladun laisa bihujjatin. Akan tapi ulama nahwu Jauhari telah menghikayatkan daripada al-Musmu'i, ulama nahwu besar, bahawa tiada boleh digunakan ucapan syatan ma bainahuma, dan semuanya ucapan penyair la syatan baina yazidaini bin nida yazidu sulaim wal agharru ya ibnu hakim. Ini adalah ucapan maknanya yang murad, makna direka. Ini tidak menjadi hujah. Wal hujatu qaulul Iqalu Asya yaitu syatana manumi ala kuriha wa numi hayyani akhihi Jabir. Maka ucapan yang menjadi hujah adalah ucapan yaitulah daripada Asya, ucapan daripada Asya. Syatana manumi ala kuriha wa naumu hayyan akhi Jabir. Agak baru dapat makna syaitan. Kemudian walau qaima'al mujahadah li kaunihi naziran bi syari'ah ila al-amali mawjudun billahi wal qa'imah minnati li kaunihi qa'iman bi huquqi rububiyyah ghairun nazir ila amali mafqudun amma siwa ta'ala li fana'i bi istighraqi bihi ta'ala. Kepada orang yang berada pada makam mujahadah, dalam makam syariat lagi, kerana keadaannya melihat dengan syariat kepada amal-amal, mandi masih lagi memandang tersangkut, memandang kepada amal, kepada asal, tidak pada muasir. Dengan atalah dan orang yang berada dalam makam kurniaan, dan keadaannya berdiri dengan hak ketuhanan, orang yang memandang minnah, maka dia terhijab daripada diri dia. Dia berlazat dengan Tuhan. Kalau tidak, dipandang diri dia terhijab dengan tanpa melihat kepada amalan-amalan. Mana hilang daripada suatu selain Allah Ta'ala. Ya, Quran fanaknya dengan tenggelamnya bersama Allah Ta'ala, istighraq. Bagaimana kita bisa kata wala amal salih yarfa. Amal salih yarfa, mengangkat talakan dia. Sebab apa terangkat? Buat amal itu tidak ada lagi dalam mula azhar. Selagi amal kita buat nampak lagi, cerita kepada orang kerana amal itu tak diangkat. Amal salih diangkat. Dari diangkat, dia tak akan ada dalam kalbi. Kita pun tak ingat apa kita buat. Semua dah dengan dia, apa lagi. Tapi kalau tak diangkat, dia pegang dengan dia, dia dapat dia buat. Dia buat, dia terhijab lagi. Huna al-a'mal al-muta'alliqatu bi kamali zatil 'abd az-zahir ka syahadatain wal iqamis salat ijai zakah was shaum wal hajj wal jihad muta'alliqatun bi syar'i syarif li'annahu ja'a bit taklif biha. Amal-amal berkait dengan kesempurnaan diri seorang hamba yang berupa zahir. Misal, 2 kalimah syahadat, sembahyang, menunaikan zakat, puasa, haji, jihad adalah berkait dengan syariat yang mulia. Kerana ia datang taklifan, secara taklif dengan segala amalan itu. Li'annahu ja'a bit taklif. Itu mana amal muta'alliqah bi syar'i. Ada pun wat tawakkul. Ya wa nahnu mimma yata'allaqu bil iman bi kamali zatil al-batinah kazzub wal wara was sabr wal haqq wal raja, muta'alliqun bil iman bi anna Allah ta'ala fa'alun lima yurid wa tawakkul huwa al-i'timadu 'ala Allah ta'ala wa qalbun nazar 'anil asbab ma'a tahayyuha ma'a i'atiha
Wa yuqalu huwa tarkul sa'i bima la tasamuhu ya qudratul bashar, wa yuqalu ghairu zalik kama bayyantuhu ma'a fawaida bi syarhi risalah syarhi Ibnu Qasim al-Qusairi. Wa tawakkul, dan ada tawakal. Orang yang tawakal, tawakkul masdar. Sikap qalbi ma'adillah, sikap hati dengan Tuhan. Dan tawakkul muta'alliq bil iman, kematan. Yakni yang seumpamanya lah terdiri daripada perkara yang berkait dengan keimanan, ya, iaitu berkait dengan kesempurnaan diri hamba yang berupa batin, misal seperti sifat zuhud, wara, sabar, takut, harap, adalah berkait dengan keimanan, ya. Semua benda-benda dalam keimanan yang ukur dia dengan Allah Ta'ala menyebabkan dia tumpul hati dengan dunia. Iaitu apa? Sifat zuhud. Maqal amal barat min qalbi zahid. Tidak ada kesikir amal yang keluar daripada itu. Bahkan yang laduni pun syarat dia zuhud. Man zahada fid dunya allamahu Allahu bila ta'allum. Bila hadis muhtarul hadis. Ya, man zahada fi dunya, barang siapa yang zuhud qalbi dia dengan dunia, tawar dengan dunia, ya, maka allamahu Allahu bila ta'allum, Tuhan ajar dia tanpa ta'allum, dia tulis, ya, ilmu wahbi dia dapat tam kau buka nur yang kau bacakan dalam qalbi dia. Dan wala itu semua kaitan daripada kesempurnaan keimanan dia. Bila iman dia kuat, menjadikan dia apa? Rapat dengan Tuhan. Dan bila rapat, dia ada warak. Ada warak yang wajib, ada warak yang sunat, ya. Menjaga warak yang bahas panjangnya. Dan sabar, itu semua berkaitan dengan dalam. Bila keimanan dia sempurna, benda-benda dia akan cantik, subur, ya, takwa dan sebagainya. Adalah berkaitan dengan keimanan, ya, dengan bahawa Allah Ta'ala satu-satunya perlaku mana fa'il yang hakiki bagi apa yang dia kehendaki. Dan hakikat tawakul itu ialah bergantungan, ya, hati kepada Allah Ta'ala dan memutuskan pandangan kepada sebab. Dalam masa dia betul-betul tawakul dengan Tuhan, dia tidak pandang pada sebab. I'timad dia ala Allah. Rukun terbesar dalam suluk ialah i'timadul qalbi Allah. Badan hikam Ibn Ta'ala dimulai dengan i'timad, kan? Pada mula matan min alamatil i'timad yang ala aman nuqsan raja inda wujudi zalan. Daripada seorang itu beriktimad pada amal, maka dia apa? Nuqsan raja dia kurang apabila wujud kegelinciran. Sebab dia sebenarnya kalau dia beramal betul-betul dia duduk i'timad ala Allah, dipandang dari Tuhan. Ya, kalau dia tergelincir, dia akan qalbi hakikat memandang Tuhan menzahirkan rezeki bersifat apa? Qahar. Dia terkena maksiat, batin dia memandang qahrillah. Ada syariat dia cepat bertaubat dan istighfar. Ada kaedah dia betul. Tapi kalau dia tak betul, dia pegang pada diri dia, bila terkena pun dia cepat. Maksud apa? Sebab digantung hati makhluk. Bila dia buat silap, orang tahu dah mula. Dia down habis. Ya, dia tak terjejas. Itu masalah iktimat lah, ya. Dan dikatakan adalah ia tadi meninggalkan usaha pada perkara yang tidak termasuk di bawah kemampuan manusia. Ia diserah bertalan. Dan dikatakan juga selain demikian itu, seperti mana telah dinyatakan bersama faedahnya ketika musyahadah, ya, maka ketika mensyarahkan di salah Syekh Abdul Qasim al-Qusairi. Banyak tafsir daripada mana-mana tawakul lah. Kemudian wa tauhid muta'alliqun bil kasyf. Tauhid yang dikenaki yang muta'alaq dengan kasyf, pembukaan. Wa huwa hukmuka wa ilmuka bi wahdaniyatillah ta'ala. Ya, itu makna tauhid. Di sini hukum engkau, ilmu tadi dengan wahdaniyah. Ya, kita mengetahui itu dengan ketunggalan dia. Muta'alliq bil kasyf, ay yakshifullahu an basiratil 'abd al-ghita'il a'ni hujubal kainat bi'an yafna anha wa yaraha mundarijatan fi anwaril azamah ar-rabbaniyah. Dan tauhid yang dikenal kita khas ialah ketetapanmu, ya, dan pengetahuanmu tentang keasalan Allah, ya, adalah berkait dengan kasyfin. Ya, sebab pengenalan di sini semua bil kasyf. Iaitulah Allah Ta'ala menyingkap tabir
daripada mata hatimu. Dulu mata hati tertutup, ya. Iman dia ada tapi tak terbuka. Dia tahu tapi tak terbuka. Lain. Kalau dah terbuka dia lain. Dia buka siapa. Kemudian aku maksudkan hijab-hijab makhluk. Mana semua makhluk ni bagi apa? Hijab, dinding. Apabila kita sangkut kepadanya, tidak erti memulangkan balik kepada Allah Ta'ala. Dengan bahawa dia lenyap daripadanya dan dia memandangnya termasuk di bawah pancaran cahaya keagungan ketuhanannya. Jadi bila soalan tadi apa? Dia tauhid yang muta'alaq dengan kasyaf atau kedudukan. Ya, dia akan dibukakan pancaran Anwarul Azamah Ar-Rabbaniyah. Maka ketika itu tauhid dia akan lebih jelas, ya, sehingga terang dia memandang keesaan Tuhannya. Kemudian wal kashfu salasa, kashfun nafs wa kashful qalb wa kashfus sir. Wa huwa al-muradu huna. Kashfus sir wa huwa muraduna. Wa ya'abaru 'anil awwal bil ilmi yaqin. Ya, dipanggil kashfun nafsin. Dipanggil ilmu yakin. Wa anisani bi'anil yakin likashfil qalbi. Wa kashfis sir itu daripada anisanis bihaqqil yakin. Itu dikatakan ada 3 peringkat: ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin haq. Sini dipanggil haqqul yakin. Kemudian wasalah satu mulumun. 3 ini semua ilmu. Di annaha aqsamun ilmi bi'tibari ma'lumihi. Kemudian kita inta'allaka bizzati zahira, ya, fa ilmul yakin, au bizatil batinah fa ainul yakin, au bihaqqi ta'ala fa aqul yakin. Maka kasyaf itu pembukaan dalam 3 bagi. Dia panggil kasyafun, kashfun nafs, kashful qalbi dan kashfus sir. Dan ialah yang dimaksudkan di sini kashfus sir yang kita tahu. Ya, diibaratkan kasyaf yang pertama dengan panggilan ilmu yakin. Mana keyakinan yang dibina dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, dibina dengan ilmu. Yang kedua, kasyaf yang kedua dipanggilan ainul yakin. Ya, maknanya dia mengenal dengan ainul basirah, yang buka. Dan kasyaf ketiga dengan panggilan haqqul yakin. Ya, mana keyakinan yang telah sebenar dengan terpadamnya pandangan makhluk ini. Dan ketiga ini adalah pembagian ilmu, kerana semuanya ia adalah bahagian-bahagian ilmu. Semua bentuk ilmu, cuma beza dia lah, ada yang lebih tinggi. Dan dilihat pada sudut, ya, maklumat dia, yang ditangkap tu peringkat mana. Jika ia berkait dengan diri yang zahir, dinamakan ilmu yakin. Atau berkait dengan diri yang batin, dinamakan ainul yakin. Dan berkait dengan haqqul yakin, maka di dalam itu dipanggil haqqul yakin. Ya, selain daripada ilmu yakin, semua didapat bil azwa, ya, la bil awraq. Tariquna bil azwa, la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin bil azwa. Berkata tariquna bil mahabbah. Semua zauq. Tariquna bil mahabbah. Siapa yang tidak ada mahabbah dengan Tuhan, no way, tutup jalan. Hati dia tak ada sangkut dengan Tuhan, tak ada mahabbah. Asyik pun lagi jauh, tak ada, dia takkan nampak. Dia buat ibadat kosong kan. Tarikan dalam pun tak ada. Dia kontek luar kosong, dia tahu kan. Berarti Imam Ghazali bila kata kita ikrar dan sembahyang wajjahtu wajhiya lillahi fatarasama Tuhan, kita tak tawajuh. Dan istilah Naqsyaband dia panggil tawajuh. Kita mengaku kita tawajuh, menghadap dia hati buat lain. Tuhan jawab kazata, bohong kan Tuhan itu. Tidak sembahyang kena bohong, sembahyang sunat kena bohong, sembahyang wajib kena bohong. Tak ulah. Kazata, bohong. Kalau menghadap wajah tu hati pelaut kedarat, ya. Lagi dia yang kena perlu masak, ikan wajib. Macam-macam kiri macam-macam. Sebab apa tu? Sebab qalbi tidak ada mahabbah, ya. Sebab mahabbah penting kan, ya. Dan buat mahabbah sebab boleh buka dalam kitab apa? Azab dari Sidi Ahmad bin Idris. Amalan kamu sekali Sidi Ahmad bin Idris sudah bukan Mahamid Samania. Mahamid Samania. Apa maksud dia? Supaya kita mengenali al-mun'im, ya. La yatimul ni'am ila bi ru'yatil mun'im. Takkan sempurna nikmat melainkan kita ada ru'yah dengan mun'im.
Ya, pemberi nikmat, bahawa dia betul-betul dapat lazat dia. Sebab tu disebut dalam ikan kata apa? Mana fa'al qalbu mislu muzzatil yadu fiha midanu fikra. Ya, tidak akan sempurna. Ya. Mana fa'al qalbu, tidak satu benda yang terlebih memberi manfaat pada kalbi untuk dia makrifat ke Tuhan mislu muzzatil yadu fiha midanu fikra. Orang yang mandi masukkan dalam hati dia midan fikrah. Khalwah masuk midan. Itu kita guna suluk kan. Khalwah pernah masuk dalam dia midan fikrah. Abu fikar yang dah masuk 3. Pertama, kita memikirkan pertama sekali apa? Yang telah segala maasi, mungkarat yang kita lakukan. Itu kita kena tarik balik. Fikir yang pertama, al-fikratul ula, kita ingat balik segala zulum, maasi yang kita buat supaya kita taubat. Banyak ibadat di mana dia tu tidak ada ibadat kalau orang tak bertobat. Ini panjang cerita ni. Tak bertobat tak boleh masuk lain. Sebab pintu Tuhan tak dibuka bagi orang yang bernajis dalam bertobat ini. Kena bertobat. Dalam bertobat pula kita fikir yang kedua, ya, maknanya membersihkan diri tobat. Kemudian nak pergi pada mahbab, kita kena ingat pada an-ni'am, nikmat-nikmat Tuhan. Sebab jubilatul insan yuhibbu ila man asra ila. Diperangaikan manusia tidak akan cinta kasih pada orang yang banyak memberi pada dia, perhatian pada dia, punya. Siapa lebih banyak? Semua dia punya. Benda dia kita muhasabah pun dia akan rasa rindu. Kerinduan yang kita nak kasih dia nak. Dia boleh kalbi boleh berjalan. Ya. Kalau tak ada connect dalam tu, dia mahjub tidak buat ibadat kosong. Itu perlu kepada apa? Riyadhah dan mujahad jalan. Mana tadi? Wa alam anna lahu ma'akas di situ. Betul. Betul. Kita wa'alam anna lahu ma'al kasyaf muhadaratun mukasyafatun mu'ayanatun wa musyahadah. Ya, dia ada semua muhadaratan mukasyafatan mu'ayanatan musyahadatan wa kulluha tata'allaqu bit tauhid wa qad bayyantuha fi syarhil madhkur. Dan ketahuilah bahawa bagi mereka itu ya alim billah ini terdapat beberapa kasyaf pembukaan tadi. Ini dengan orang yang pakar. Siapa yang pakar dengan kerohanian? Arifina billah. Orang yang mengenal Tuhan bersungguh. Dia boleh buka satu-satu di sini. Terdapat bersama kasyaf itu ialah muhadarah. Mana hadir hati. Itu penting tu. Istihdar qalbi. Kalau tak istihdar kan tak ada jalan dia jam. Wa mukasyafah. Lepas dia hadir muhadarah mukasyafah. Ada tak benda tu berlaku kat kita? Semua ada dalam sembahyang ni. Itu Syekh Abdul Qadir bukan dalam kitab Cik Dewa Monetul Musa. Ya sulu khalwah. Dalam semayang ada khalwah. Kita semayang kita dapat berkhalwat dengan Allah. Kita dapat dia 9 mutiara di dalam. Kita semayang tu ada tak dapat khalwah sama Allah. Mukasyafah, muhadarah, muayyanah semua dia. Buat hebat semayang tu. Beberapa alim diangkat di takbir hati dia uruj ila rahmat. As-salatu mi'raj al-mu'min. Ya, kalau tak mi'raj ada dua alam diri. Ya, kalau dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah tidak dibenar jadi imam kalau waktu belum naik makam khalifah. Dia tak kata tak sah. Tak dibenar tu ada luarnya atau bagian dalam kalangan Naqsyabandiyah. Sebab apa dia khalifah, dia reti nak ukuf kalbi, dia reti nak muraqabah, dia reti nak musyahadah. Dia betul jadi imam tu betul. Dia tarik orang ke belakang dia. Kalau tidak, dia pun tak ke mana. Yang belakang tu ambil uhan. Ya, dia hanya orang. Ya, dia penting. Ya, yang menarik orang. Kaifa nadun nasi gaba wa nahnu ba'idun min. Kalau kita nak tarik orang ke, Allah sedangkan kita sini jauh kita. Ya. Dan tersingkap hati, muayyanah berhadap hati, musyahadah penyaksian, mana syuhud, semuanya berkait dengan ketauhidan. Matauhid ay tauhidul khasni. Sesungguhnya aku telah menjelaskan dalam syarah yang tersebut. Habis an-nasu taihuna hairun anil haqqi ta'ala bi talabihim lahu bil aql at-tabi'i al-jismani li'annahu bi infiradihi mahjubun an tajalliyati ilahiyah.
wal ma'arif ar-rabbaniyah li qusuri ala ma fi surati zahirah min husnin wa qubhin wa hatain wa sawabin bi khilafil aql ar-ruhaniyah an-nuraniyah fa innahu malakiyun ya la tihama. Manusia itu menyimpang, meragui ya daripada hak dengan pencarian mereka baginya ya dengan akal. Manakala bila kenal Tuhan hanya dengan akal, tak sampai lagi. Akal tadi jasmani. Kerana punya akal semata-mata adalah terhijab daripada tajalli. Dia boleh membeza tamyiz, tapi nak tajalli dia tak dapat sebab masih lagi tersangkut dengan ru'yatun nafs. Dan ilahi yang makrifat ketuhanan kerana ia tertumpu kepada gambaran zahir yang terdiri daripada kecantikan, keburukan, kesalahan, kebenaran berbeza dengan akar ruhani yang nurani, ianya malaki. Biasanya ilham malaikat tiada penyimpangan padanya. Itu dipanggil apa? Nur, warid-warid yang sampai. Warid bentuk intiba, waridul ikbar atau waridul wisal, ada semua dalam semua kita sudah tentang pelbagai warid. Bila tak peringkat kawan, dan sesuai untuk dinilaikan maka peringkat-peringkat kedudukan dia. Kemudian at-taibuna 'anil akhirah al-mardiyah bi talibihim laha ay bil hawa ay hawan nafs wa hadziha li annaha innama tunalu bil mujahadah syar'iyyah. Dan mereka menyimpang daripada akhiratlah yang dia redai adalah dengan pencarian mereka baginya dengan hawa ya. Dia akan kesasar nak dapat akhirat bila ada hawa nafsu masuk. Begitulah dia tetap tergagal ke Tuhan kerana termasuk dia jalan kepada nafsu. Ya, ada dua tu. Dan itu dan hawan kerana ia dicapai melalui mujahadah secara syariat. Kemudian pemata talabta al-haq bil aql al-mazkur talab dalalta anil usul ilaihi wa mata talabta al-akhirah al-mazkur bil hawa mazkur dalalta an usul ilaiha sama bakiasan. Maka ketika mana engkau mencari al-haq, nak jadi makrifat yang sebenar dengan Tuhan, yang tersebut pasti engkau sesat daripada sampai kepadanya. Dengan ketika mana engkau mencari akhirat yang tersebut dengan hawa yang tersebut pasti akan engkau sesat daripadanya. Kita nak cari akhirat tapi gunakan hawa nafsu. Beribadat ada nafsu apa? Riya, ujub, semua batal. Itu juga nak cari maknanya ada al-haq tapi menggunakan akal mazkur. Menggunakan akal saja, bukan akal yang nurani, ya aklul gharizi gitu. Maka dia akan terkandas. Bakal ini dia tak akan dapat masuk dalam pembagian rohani yang lebih tinggi tadi. Kuna al-mu'min al-kamil wa huwa man tatahhara minasyirkain zahir wal khafi. Diberikan mukmin yang kamil. Mana-mana yang zuru binurillah ila ma manna bihi alaihi minal juhudi izbihi tankashifu lahu al-asya' wal ayah ya awaman kana mayitan fa ahyayna wal khabar ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ilaihi linkishabil hijabil ghaflah an qalbihi. Dan seorang mukmin yang sempurna ialah orang yang suci, ya, di mana mereka sudah bersih daripada dua syirik, syirik zahir dan syirik yang khafi. Ya, syirik yang zahir yang batin dan syirik yang tersembunyi. Memandang dengan cahaya Allah Ta'ala, dengan cahaya nur ma'rifah, nurul muraqabah, nurul musyahadah, maka terang dia membakar akan ya kesyirikan. Kerana limpahan kurnia faid yang dikurnia Ta'ala ke atasnya dengan cahaya itu, kerana dengan cahaya itu tersingkaplah baginya segala perkara. Cahaya muraqabah dan musyahadah tadi tersingkaplah dia ketauhidan Allah Ta'ala saja. Dan firman Allah Ta'ala, adakah maksudnya orang yang dahulu mati kemudian kami hidupkan, ya, dan hadis mana hati-hatilah kamu terhadap firasat orang mukmin kena ia memandang dengan cahaya, dengan nur Allah Ta'ala kepadanya
kerana tersingkap takdir kelalaian daripada hatinya. Sebab dia telah bersih daripada ghafalat, maka Tuhan kurniakan dia pandangan yang bentuk nurani, cermin hati dia terang tadi. Kalau nak syaban dia pakai huruf kalbi. Kalau boleh kau pakai huruf kalbi kau tembak orang, kau nak pakai itu Z tu bukan. Dia tak ada kejauh tak pandang orang. Ini dah tak minat nak pandang orang, minat pandang terus kepada tanah terus. Tapi dengan nur itu buka, pun itu Z dia buka. Sebab bila wukuf kalbi, bila telah wukufkan kalbi, dia boleh tidur dengan Tuhan, tak ada lain. Ibarat cermin itu sudah apa? Dibuangkan segala aghyar, kadurat di sini. Dia usir apa? Buka. Itu yang ada. Badai menangkap. Badai kita apa? Khutbah dulu Nabi SAW. Wa atla'ahum haqiqatan asya. Wa atla'ahum Tuhan itina. Buka. Haqiqatan asya. Segala hakikat sesuatu. Allah. Berarti Imam Ghazali kata, kalau dibuka ni 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibuka, nampak semua. Tak payah macam saintis buat eksperimen, tak, dia tengok dengan nur, pum, buka habis. Itu saya dibuka. Itu makna apa? Gambaran bila kalbi itu punya kehebatan, bila dibersih memang dia tangkap, pum. Itu masalah kita kotorkan dia, itu masalah. Sebab dia suruh riakan mujahadah, lap balik, bersih, cucikan balik. Bila terbuka aja, cermin dah tegak nampak lah. Kemudian madumta anta ma'at amarnaka fa iza afnaita anka tawallainaka. Tumatan dia madumta anta ma'at ay ma'an nafsi ghaira mustaghriqin bina amarnaka ay kallafnaka bil mujahadah li annaka fi mahallil farq. Fa iza afnaita ay bistighraqika bina anka ay an nafsi tawallainaka ay birriaya wal inaya wal fadl wa ghairiha mimma lam tasil ilaihi bikash mimma lam tasil ilaihi bikasbin. Ini bukan di ilmu kasab entah li anaka fi mahalil jamaah fama tawallahum ay al masakin illa ba'da fanaihim fi. Selama mana engkau masih bersamamu, mana dia dengan diri dia, tuan. Dia pandang diri dia hebat, dia handal dia buat semua afal dia pandang, dia tak pandang Tuhan. Bersama dirimu, tak keluar lagi, rasa tak tenggelam, tiada karam, tiada tenggelam kepada kami, ini kepada Ta'ala, pasti kami memerintahkan engkau, ini kami membebankan engkau dengan mujahadah. Peringkat ini kena banyak mujahadah supaya lap balik kekotoran. Kerana engkau masih lagi berada kepada makamul farqih, mana kalbi kamu masih lagi tercerai, tak dapat betul menghadap. Apabila engkau lenyap dengan tenggelam bersama kami, makamul jama' daripadamu, iaitulah daripada dirimu, pasti kami menguruskanmu dengan riayah. Dia ada pemeliharaan. Birriayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat, dia terpelihara daripada khatar ghafalat. Dan inayah mana bimbingan, kurniaan dan lain-lain terdiri daripada perkara yang tidak dicapai olehmu dengan semata-mata usaha. Kerana engkau berada pada makam al-jama', makam jama', makam irfana, maka tidak Allah Ta'ala mengurus mereka, iaitu orang-orang yang miskin, kecuali selepas mereka lenyap ada fana dia padanya pada Allah SWT. Sebab bila dapat pengurusan ni macam-macam dia dapat tadi. Batu hadis yang kata man arafan nafsa bahkan arafan rabbah. Mengikut susunan cara zahir pengajian ilmu hadis, memang tak jumpa. Orang kata maudhu' lah, kalam macam-macam lah perbahasan itu. Tapi bagi orang terbuka, ahli irfan, macam contoh dia telah apa? Ibnu Arabi, dia pernah bermimpi Rasulullah SAW dan ditanya kepada dia, betul lah kalam ni hadis Rasulullah mengaku. Tapi nak hujah secara-secara tak boleh lah. Sebab kita ada kaedah mana ulumul hadis dan sebagainya. Kita tak ada letak antara, tapi ulama kita diam. Sebab kita terbuka. Dah terbuka kan Nabi, mana bising lagi. Nak buat hujah saya tak boleh. Nanti jangan ada. Akhir Syakban, kita tengok anak bulan ingat, nak tentu besok Ramadan atau 30 Syakban.
Ya, sumur li ru'yah. Ya, wa abtiru li ru'yah. Fa in hum alaikum fa amru sya'ban salasin. Itu hadis sahih. Puasa kamu kena ru'yah dan berhari raya pun ru'yah. Fa in hum alaikum, kalau berlaku kemendungan, tilik tak nampak bulan. Bermakna besok sempurnakan 30 Syaban. Tapi seorang malam tadi dimimpi Rasulullah SAW. Rasulullah kata besok awal Ramadan. Dua-dua hadis sahih zahir mengatakan kata nampak kena tamamkan Syaban 30. Tapi yang ni nampak, yang ni berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah mengatakan besok awal Ramadan. Bagi dia kena puasa. Tapi dia tak boleh buat hukum hukum zahir tak boleh. Dia buat hukum zahir, kata saya mimpi tak boleh, tak boleh terima, kaki tak terima tu. Ya, kita hukum nahnu bizawahir wallahu yaqbalu as-sarair. Itu hukum yang zahir. Itulah keadaan ulama-ulama arifin billah. Ya, dia buat tutup telinga dia. Kalau kamu bawa Wahabi, kau jaga Wahabi kan, bawa Wahabi geng. Kita pun tak orang dia cakap, dia cakap sebab dia hukum zahir. Ya, tapi kita tak boleh hujah secara zahir sebab ni benda makna kerohanian yang dibuka sebab dia orang senyap benda. Banyak dia mendapat pengesahan. Tapi kalau Hanafi dia pakai dan dia boleh tafsirkan dengan bikashbin. Dia kata. Dan selama mana engkau tu masih bersamamu, mana mandang diri dia lagi belum keluar, ya, iaitu bersama dirimu tidak tenggelam. Situ betul. Kami membebankan kamu jahadah peringkat awam. Apabila engkau telah lenyap dengan tenggelam, dia telah beristighraq bersama kami mana fana tadi, maka Tuhan bukakan, maka tiadalah antara meneruskan mereka itu orang yang miskin. Habis bawa habis ya. Kalau pergi sebelah. Ma dumta anta, ya, fa anta murid. Ya, ma dumta anta fa iza afnaka anka maulaka fa anta murad. Sebab doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi, anak murid kedua bagi Sidi Ahmad Ibn Idris. Anak murid Sidi Ahmad Ibn Idris. Dia minta doa, Allahumma ja'alni minal muradin. Ini murad. Ya, murad ataupun majzubin. Murad. Madumta anta ay tara laka wujudan wa amalan wa iradatan fa anta murid. Fa iza afnaka anka maulak fa anta murad. Fa iradu hiya ifradul haq bit talab wal i'rad an kulli ma siwa. Selama mana engkau adalah engkau, ya, sebab kita buat tajuk satu ceramah, bila engkau tidak kenal dia. Bila engkau bukan engkau kenal dia. Ini apa tajuk dia pakai ni? Bila engkau tak kenal dia. Tapi bila engkau bukan engkau, maka engkau kenal dia. Oh, buat tajuk tu, gila orang, ni apa tajuk dia? Bila engkau masih menampak engkau lagi, engkau tak kenal dia, engkau mahjub. Tapi bila engkau bukan engkau, maknanya kau fanakan diri kau, lenyap, kau kenal siapa Tuhan. Tu maksud dia. Jadi bahasa dia pelik sikit. Ni bahasa baku mana dia pakai. Bila engkau tak kenal dia, engkau bukan engkau, habis bukan engkau, apa dia? Macam-macam. Azilah makna dia, murad dengan murid. Selama mana engkau adalah engkau, madumta anta, mana engkau melihat, itu maksud dia. Ai tara laka wujudan wa amalan wa iradatan. Mana engkau memandang wujudmu, tidak mati ke dalam memandang wujud Tuhan, amalan nampak kita, kehendak kita, maka engkau adalah murid. Engkau berkat murid. Mana orang yang masih menghendaki, murid ataupun dipanggil apa? Sair, salik, rahil, sama tu. Sedang berjalan, dia belum wasil. Dia belum jadi golongan wasilin, belum usul ila Allah. Tu murid. Arada yuridu, iradah bahwa murid, wazakah murad. Murad maf'ul kan, allazi yurad, orang yang dikendaki, orang yang dia tarik. Allahu yahtabi ilaihi ma yasha. Yang berkendak kepada Ta'ala tapi belum ditarik, sebab syarat dia banyak lagi dilanggar, dia tak sempurna kan. Maka apabila Tuhanmu melenyapkan engkau, faiza afnaka, siapa yang buat dia daripada dirimu, maka engkau adalah murad. Engkau dia dikendaki, dia tarik. Kalau Tuhan sentap, dia panggil jazbah ni habis kan. Orang kafir pun masih bilang tukang sihir Fir'aun, pum Tuhan sentap habis. Dia dah diman dengan Fir'aun nak jatuhkan Nabi Musa, dia nampak Tuhan tarik, jazbah berlaku habis terus. Nampak kebesaran Allah dari tongkat Nabi Musa, terus pergi mantu, tak nampak dah Fir'aun.
Dan kau adalah murad mana dikehendaki Allah Ta'ala. Iradah ialah menumpukan pencarian. Iradah ya ifradul haq, mana menunggalkan al-haq. Tu berkata iradat betul dia cari, dia menunggalkan al-haq dan berpaling segala sesuatu selainnya. Wa i'rad an kulli ma siwa. Kalau begitu paling dan menghadap lain, itu baru dia orang panggil orang tu ada iradah. Iradah sebenarnya. Habis wal muridu huwa salik, murid itu salik al-mubtadi lahu wujudan wa amalan, wal muradu huwa al-malhuz بعين العناية الربانية المستغرق بالله تعالى. فالمراد حامل الكد، والمراد محمول عنه كد، شتان بين الحامل المقدود والمحمول المعان. Murid adalah seorang salik yang menzahirkan bagi dirinya kewujudan dan amalan. Mana masih nampak lagi dia beramal, itu murid. Murid pada orang kendak, dia kendak cari. Bila salik, dia berjalan. Lepas jalan, baru dia masuk golongan wasilin. Ya. Dia ambil bai'ah apa semua, dia berjalan ikut syarat-syarat dalam semua. Ya, amalan-amalan tarikah daripada mursyid, murabbi, mursyid yang kamil. Maka itu dipanggil dia sedang berjalan. Sabit. Ya. Kemudian bila sampai ke pembukaan, dia panggil wasil. Dia sampai lah. Dan murad pula ialah orang yang dibimbing dengan pandangan bimbingan ketuhanan yang tenggelam bersama-sama ya Allah Ta'ala. Maksud dia istighraq qalbi dia dengan Tuhan, ya. Maka murid adalah orang yang menanggung kesusahan. Murad adalah orang yang diangkat kesusahan. Sebab bila dia murad, Tuhan dah jazbah, dah tarik, dia berlazat dengan Tuhan, Masya Allah. Di bawah ibadat dia ingat kita ni. Imam Syafi'i boleh khatam Quran satu hari sekali, bulan Ramadan 2 kali. Imam Malik pernah buat khatam Quran 2 rakaat. Itu 2 bulan dengan khatam. Ya, terkadang khatam. Tunggu bulan puasa tadarus dia. Imam Malik boleh buat 2 rakaat itu. Ya. Allah. Si Ali Zainul Abidin boleh sembahyang satu hari 1000 rakaat. Digelarkan Zainul Abidin, perhiasan Abid, 1000 rakaat. Bila ibadat, pun Tuhan buka. Kalau hikam lama dia payah nak berhenti. Kita payah nak start. Nak start payah, berhenti cepat. Dia bila dah start, dia tak boleh berhenti. Lagi lazat Tuhan buka. Dia sedap. Sebab apa sedap? Ni, sir terbuka. Kes terbuka. Bila terbuka, memang confirm dia sedap dengan Tuhan. Kalau tak terbuka. Bila dia. Sebab setengah guru kata, cari guru yang meringankan kamu ibadat. Jangan cari guru yang memberatkan ibadat. Dia pun cari guru, 2 guru. Seorang kata, kau bawa 20,000 zikir, kau bawa 200. Yang ni bagus, 200. Itu guru pemalas sebenarnya. Bukan maksud dia begitu. Cari guru yang boleh tarbiyah rohani kamu sampai kamu kenal dia sebenar kenal, akhirnya kelihatan kau dengan dia menyebabkan ibadat kamu sempurna sedap. Maksud dia. Ini kau cari guru beban ibadat dan kau buat penat tak kenal, menang. Ya, berjalan mata buta, takkan siksa. Yang ni dah telik laju jalan kan, tentulah maksud dia. Dan amatlah jauh bezanya antara orang yang menanggung sendiri kesusahan dan orang yang diangkat kesusahan dan bimbing murad. Ya Allah, maj'alna minal muradin. Allah. Kemudian al-yakim al-adwam binusratin al-lazim wa huwa 'alaiha sifatun kashifah ay ghaibatuk anka wa wujuduka bihi ta'ala, wa binusratin ghaibatu anka wa wujuduka bih, wa zalika bi an taghiba an masiwa ta'ala. Tu je kunci dia tentang ni. Keluar je, pum, keluar pada diri tu buka. Tu kunci dia besar. Kerat ni. Lagi terpandang diri kita lagi tu dia tak boleh nampak. Ya. Itu perlu kepada riadah mujahadah banyak supaya nak mematikan pandangan diri kita. Dan keyakinan yang berkekalan pada satu nasah yang berlaziman ialah merupakan sifat kasyifah, yakni mendedahkan, ya, ke atasnya, dan adalah gaib engkau daripada dirimu dan wujudmu bersama-sama Allah Ta'ala. Maka satu nasah gaib daripada dirimu dan wujudmu bersama-samanya, ya, ma'iyah dengan Tuhan, tapi ma'iyah maknawiyah.
Jangan guna ma'iyah hissiyah. Kalau guna ma'iyah hissiyah kufur kan. Sekata sebelah di depan kan, ya, pada makna. Mana kita serta dengan dia apa? Dalam segala takluk dia lah. Ya. Demikian bahawa engkau gaib daripada segala sesuatu selainnya. Bila terbuka dengan Tuhan, memang dia tenggelamnya lain. Confirm tu. Padahal kalau masih nampak lagi, itu belum nampak. Kita berjalan nampak jauh bayang, bila dekat nampak Tuhan. Bayang nampak tak? Dah nampak Tuan. Betul lah, bila ahli muka siapapun Tuan tak jadi dia, habis makhluk. Confirm. Mesti terhapus daripada kalbi dia. Berlazat dia dengan Tuhan. Bermakna mafhum mukhalafah, kalau masih nampak makhluk lagi, belum sampai lagi. Jauh lagi. Ya, jauh lagi. Allah. Walil yakin salatu halat, bidayah wa tawassut wa nihayah an min walil ilmi yakin wa ainihi wa haqqihi. Wa awwaluha qad la yadumu li baqa'i rusum wal akhiran daiman, lakinil akhir adwamu fa innahu musyahadatun bi kashfis sir wa hiya a'lal maratibil yakin fa kun yakinuka ma'allahi faqat. Keyakinan merupakan 3 keadaan. Bidayah, 1, kemudian tawassut, pertengahan, nihayah, penguncaan, mana pengakhiran dia. Dan mengikut martabat ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Dan keadaan yang pertama itu terkadang ia tidak kekal, kerana masih kekal rusum, kesan-kesan makhluk, ya. Dan kedua keadaan dia yang terakhir ini adalah kekal. Mana keyakinan dia kuat, yang kedua dengan yang ketiga. Yang pertama tu banyak lagi gangguan-gangguan makhluk. Akan tetapi keadaan yang terakhir itu lebih kekal, ya, iaitulah yang terakhir dia apa? Iaitulah hakul yakin. Iaitulah musyahadah, penyaksian dengan disingkap rahsia, dan ia adalah martabat yakin yang paling tinggi. Bila di muka syafahkan Allah Ta'ala, kalbi dia berbagai sir yang dibukakan, ya, maka ketika itu lagi memberi kemantapan dia. Dan oleh itu hendaklah engkau jadikan keyakinanmu bersama Allah semata-mata, ya, kita dengan dia semata-mata, di mana sahaja, ya. Kun ma'allah waulah tarallaha ma. Kuna ta'ammal kam baina ma yakunu bi amrihi ta'ala min anwa'i ibadat wal mujahadat, ya, at-taklifiyah, wa baina ma yakunu bihi ta'ala min anwa'il minan wan nafahat ar-rabbaniyah. Yang tadi panggil nur apa tadi? Tawad, yang bawa nur muwajjah, ya. Perhatikanlah, dia kata berapa banyak perkara yang berkait dengan suruhannya Ta'ala, yang terdiri daripada berbagai jenis ibadat, macam-macam jenis ibadat, kan? Yang kita lakukan. Dan mujahadah secara taklifan, secara taklif, ya, Tuhan memberati atas insan tadi dengan pun taklif. Buat apa dia tak buat, enggak ke? Ya, maisabu ala fi'li wa ya'qabu ala tarki. Contohnya lah. Buat apa pada tak buat, azab atau taklif. Dan perkara yang berkait dengannya pula Ta'ala, yang terdiri daripada pelbagai jenis kurniaan. Ada kurniaan Tuhan bagi. Dan hembusan ketuhanan, dia panggil nafahatir rabbaniyah, yang Tuhan cempakkan dalam kalbi, sir dan ruh dia, ya. Tuhan buka, ini pembukaan muka syafa, ilmu yang tak ada dalam kitab pun tu. Yang kita dalam kitab pun tak boleh belajar. Dia tak ada dalam kitab pun juga, ya. Tuhan Tuhan buka, dengan syarat dia bersih. Kalau ilmu biasa ni pula, kita syarat dia kena apa? Kena talaki, kena belajar, kena mengaji, menghafal, itu syarat pendapat dia. Idrak dia. Yang ni tak. Idrak dia cara limpahan. Dan limpahan kena bersihkan tapak bersih. Kalau tapak tak bersih, kita bagi, ya. Kalau kita nak minta, ya Allah cempak, kalau cempak tapak tak bersih, tak boleh, kena bersih dulu. Ikut step dia, kan? Mana sebab Imam Al-Ghazali letak tu. Akabah pertama, akabatul lain. Yang kedua, akabatul saniyah, akabatul taubah. Ilmu dulu, nak berjalan ke Tuhan, tak ada ilmu, tak boleh. Gelap, kotor. Zulma itu satu najis yang sangat jijik, panggil kejahilan. Kejahilan dulu dalam kalbi kita najis. Macam mana nak berjalan ke Tuhan? Dah buang lagi najis, apa lagi maksiat dengan taubat, bos berkata, biar dia bersih, mau layak, dia dapat akan anwar.
futuhat, ya, mukasyafah dan sebagainya daripada Allah SWT. Allah Akbar. Kemudian wa ta'ammal kam baina ma yakunu bi amri ta'ala wa baina yakunu bihi ta'ala. Situ depan in kunta in kunta bi amri bil ibadah qa'iman biha khada'at laka al asbab ay yassaraha Allah ta'ala. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa qala wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Jika engkau tunduk dengan perintahnya, dengan melaksanakan ibadah, pasti segala sebab tunduk kepadamu, iaitu Allah Ta'ala permudahkan bagimu, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni ayat orang Melayu semua hafal. Ayat tarik rezeki. Orang Melayu tarik rezeki pun dia hafal siang malam tu. Dan siapa dia berdalam deman syariah tu kan, jawab dia di belakang bahawa yaj'al lahu makhraja. Kalau syarat dia tak ada makna dapat masyhur. Dan siapa yang bertakwa, syarat takwa, ya, ini rezeki apa dia panggil? Rezeki yang paling mulia. Dia panggil rezeki mau'ud, ya, rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan dengan takwa. Dia ada rezeki maksud, ada rezeki mamlu, ya, ada rezeki apa? Madmun. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, dia mengenaikan jalan keluar untuknya, ya, dan pula merezekikan sekira-kira tidak menyangka. Ini rezeki paling mulia tu. Rezeki yang dalam kepala dia tak masuk Tuhan hantar. Dengan sebab apa? Dia tunduk kepada Allah zahir dan batin. Ni banyak pada awliya dulu terang ni. Dah tak ada rezeki pun dia mohon ke Tuhan, tenang. Jalan tak ada makan, dia ambil pasir, Allah lepas segala-gala ini kau tukar ke dapur, mari makan, bayar sangat. Ya, tenang. Apa? Rezeki makmun tu tak cari berdapat, tu sikit je dia. Ya, yang Tuhan janjikan Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu rezeki makmun. Kadang Tuhan jadikan dengan sebiji buahan kita makan, kadang dengan sebuah nasi, kadang dia bagi tenaga je. Itu Tuhan jamin. Tak cari pun dapat. Rezeki maksud kita iktisab, cari dapat banyak, cari dia bagi banyak. Yang ni kau tak pandai break, dia babas. Hari siang malam dia kerja, terang nyanyon. Ya, ada rezeki mamluk. Mamluk dimilik dia, coy-coy dia kumpul, tambah pula ada sifat bakhil, lagi bayar zakat tak pula. Cukup masuk pun malaikat main teri nyawa dia, dia macam nak mati kumpul, orang lain tu ngesebat. Ya, habis itu rezeki mamluk dimilik ya, dan ya. Rezeki yang paling mulia yang ni, rezeki mau'ud yang mana yang dijanjikan wa'ila bittaqwa, dijanjikan dengan takwa. Dia bertakwa tuan beri, dan rezeki dia banyak special tuan beri. Sekarang dia tak nampak pun Tuhan tak. Itu banyak kan untuk tubuh pun dulu kan, mana dia nak kerja siang malam dia mengajar. Maka Tuhan hantarkan, kau gerakkan nanti macam-macam dah tak terus kerja tak lah, dia tak ada campur itu Tuhan dia, ya, dia dah janji. Abi wa in kunta bihi ta'ala, bi an lam tashhad ghairah, ya, tadadda'at ay khada'at wa zallat laka al-aqwan fala yahjubuka syai'un minha an musyahadi muqawwiniha. Jika engkau bersama-sama Allah Ta'ala, fa in kunta bihi, tadi dengan nafsu, ni dengan billah, ya, bi an lam tashhad ghairah, itu taswir dia, dengan bahawa engkau tidak musyahadah selainnya, tidak syuhud qalbi melainkan dengan dia, sentiasa dan tiap-tiap nafas dengan dia. Itu rahsia fi kulli lamhatin wala, tiap-tiap lamhat dia tak nampak dengan dia, ya, sebab dia melambangkan mahabbah, dia melambangkan duduk dia dalam makrifat betul dengan Tuhan, dan itu melambangkan dia akan banyak mendapat futuhat dari Tuhan. Dan pasti dia panggil apa? Lada lemah, yakni tunduk dan menyerah kepadamu segala makhluk, ya. Raja pun menyerahkan dia, raja dia boleh buat masuk buat rumah, ya, main dengan tanah, semua tunduk. Haiwan pun tunduk, banyaklah cerita, atau tundukkan makhluk-makhluk. Maka engkau tidak dihijab oleh sesuatu daripada untuk menyaksikan penciptaan. Yang ini paling besar ni. Fala yahjubuka syai'un, ya, tidak menghijab akan engkau oleh sesuatu minha daripada, yang pada akuan tadi,
Ya, al-musyahadati mukawwiniha, daripada musyahadah akan mukawwin. Siapa mukawwin? Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil aqwan. Dan jadikan kami orang yang tajarrud daripada aqwan, daripada makhluk. Ya, Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil aqwan wa jazib qulubana anil nazar wa sukun ilaiha. Wa jazib minta Allah sentap, tu panggil jazbah. Wa jazib qulubana anil nazar wa sukun, daripada memandang-mandang makhluk, daripada terikat dengan makhluk, minta Tuhan sentap qalbi itu. Pum. Bila tersentak dia, wajib qulubana anil nazar hatta yang kasifalana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancarkan nur muraqabah dan musyahadah. Ya, itu doa bagus-bagus baca kita. Kita maya bacalah, Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil aqwan wajib qulubana anil nazar wasukun ilaiha hatta yang kasifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Dia terpancar dengan nur muraqabah dan musyahadah. Fa ahlul tariq imma alimun billah fa yashhadu al asyabih billah wa imma alimun bi ahkami wa salik bin nazar istidlal fa yashhadu Allah bil asya wal awal min as-siddiq wa syuhada al lisani wal jami wa sani as-salih al lisan wal lisan farq. Al-biasa lagi terang. Ahli tariq dan ahli tariqah ada kalanya alim billah. Ini alim billah, mengenal Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, lalu dia menyaksikan musyahadah segala perkara dengan Allah itu billah. Ini makan panak ru'yatul makhluk atau ru'yatul khalq billah. Di pandang makhluk semua billah, bi iradatillah, bi qudratillah, bi ilmillah, semua tak lepas. Rasa bukan tahu semua orang dah tahu. Ni rasa, zauq, wijidan, Tuan buka dia. Ada kalanya alim bi ahkam, ini ulama syariat yang alim dengan hukum ahkam, 4 mazhab, 10 mazhab alim, sunan sita habis, ya. Hadi habis semua, kita fikau, ilmu alat semua ada kan. Berpuluh-puluh ilmu dia. Ya, tapi taraf dia kalau tak main lain rohani, taraf dia baru nafsu yang kedua je. Imam Ghazali kata. Nafsu dia lawwam. Dia mencela maksiat tapi dia kadang tak mampu lagi nak berlawan. Sebab apa? Qalbi dia masih belum berhadap betul dengan ini. Yang dikatakan banyak lagi terhijab. Sedangkan hebat dah ulama ahli yang alim bi ahkamillah pun hebat, bukan jalan. Tapi ada lagi hebat, al-arif billah. Dia adalah orang salik melalui kajian. Dia mengenal bukan tarikan jazbah, tapi dia mengenai kajian dan pendalilan. Dia mengenal bil dalil wal burhan. Burhan tu atas sikit dalil lah kan. Ma'atara kama min dalilaini fa aksar. Dan pendalilan, lalu dia menyaksikan Allah dengan segala perkara tadi dengan dalil hujah kan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dibuat satu sifat tu 1000 dalil. Imam Fakhruddin Ar-Razi berapa kulit tafsir ni? 40 kulit tafsir kan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi ketika dia menghadapi sakaratul maut mengikut tuan guru saya, dia cerita agak kegoncangan tu kuat. Maka Ibnul Arabi radhiyallahu anhu tengah sembahyang, bila bersembahyang kaki dia bergerak sikit. Jadi pas sembahyang nak beri tanya, ya Sayyidi Syekh, kenapa bergerak kaki? Dia kata ketika itu Imam Fakhruddin Ar-Razi menghadapi sakaratul maut. Dia syaitan nak datang urung dia, aku usir, aku kuit dia. Kuit pakai ibu jari apa. Ya, dengan tu terkuat habis syaitan, alhamdulillah dia mati mak Allah. Masya-Allah. Kau cerita Wahabi ni kata ni kawin. Antang kau lah Wahabi ni kawin. Kau punya pasal kau aku. Dia kan kenal ilmu kasyafah Wahabi. Ya, Wahabi ni macam katak buat burung. Hidup alam mulki. Dan golongan pertama terdiri daripada orang-orang yang siddiq. Ya. Orang siddiq masya-Allah. Amalan dia la yablu maqam siddiq hatta yazid bi ta'zim amrillah wa yaf'alul mandub kana hul wajib wa yazidul makruh kana hul haram wa yazidul haram kana hul kufr. Itu berkata Syekh Ali Al-Khawas, guru bagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, masya-Allah. Tidak sampai seorang makam siddiq sehingga dia membesarkan urusan Allah Taala wa yaf'alul mandub kana hul wajib. Dia buat benda sunat macam wajib. Dia tengok dia ambil sembahyang doa pasal muka, dia baca dia pasal tangan, masya-Allah. Dia ambil wuduk zahir wal batin. Kita ambil wuduk pop-pop macam bau mandi dah. Ya rohani ke mana. Wajib tanibul makruh ke anul haram. Ditinggalkan makruh tu macam solat ditinggalkan benda haram. Ya, dia tak minum, tak makan benda makruh macam takut dia makan benda haram. Ya, itu maksudnya. Wajib tanibul haram ke anul kufr.
Dia tinggalkan benda haram macam takut jatuh dalam kekafiran. Baru dia boleh duduk betul makan siddiq. Allah. Dan syuhada, dan lisan mereka itu lisan mujama'. Lisan mereka lisanul jam'i, ya, bukan lisanul fardi. Dan kedua terdiri pada orang yang saleh, orang saleh tapi lisannya lisan farad. Kalau dia bercakap tu banyak nampak dia kan? Banyak nampak usaha asbab, nampak benda tu. Kalau ahli lah dah dipulang boleh terus kepada Allah Taala. Ya. Itu benda rezeki yang diberikan Allah bermacam peringkat. Walamma kanat maqamatus sadiq ba'da taubah al-mutafawitah, ya, bayyanaha faqal awwalu maqamat as-sabr wa huwa habsun nafs ala muradihi ta'ala wa yuqalu hal hamlun nafsi ala masyaqqi at-taklifi li talabil jazaa'i 'alayhi. Dan kalau makam faras salik selepas makam taubat, ya, selepas ba'da taubat. Tak ada taubat habis kan. Berbeza-beza. Maka muallif menjelaskan dengan ucapan yang makam yang pertama ialah sabar. Tapi ba'da taubat lah, ialah menahan jiwa. Apalagi kita tak boleh kawal, dia takkan masuk benda ni. Ma'rifat kepada Tuhan. Baca khurujun nafs, ya, khuruju minan nafs min ya nikmatul uzma. Keluar daripada nafsu itu nikmat paling besar. Bainu hijabun bainaka wa bainallah, ada hijab antara kamu dengan Tuhan, ya. Itu banyak lapisan-lapisan ulama bahas lagi lah. Makan sabar, sabar menguji ibadat, sabar meninggal maksiat, sabar indal masaib, ketiga diuji musibah. Itu menahan jiwa di atas kehendak Allah Ta'ala. Apa saja kehendak Tuhan, tahan. Nafsu peringkat awal begitu, sampai di dajina abu dia selazat. Dan dikatakan juga adalah jiwa yang menanggung kepayahan taklif untuk mencapai ganjaran di atas amalannya, ya. Itu peringkat pertama. Yang kedua, awsatuha ar-ridha wa huwa at-tuma'ninah bi muradihi ta'ala ay min haitsu iradatu aw anna talab ar-ridha bi fala yunafihi hurmatur ridha bil kufri wa nahwi. Maka pertengahan, peringkat yang mutawasid ialah rida, ya, iaitulah ketenangan dengan kehendaknya, iaitu sekira-kira apa yang dikehendakinya atau bahu mencari keridaan dengan yang maka itu tiada dinafikan oleh haram rida itu kufuran dan seumpama. Rida lah, tapi jangan rida dengan kufur, kan? Sebab tu kufurnya Abu Jahal, ya, dia ada dua hukum itu. Kufur Abu Jahal, rida dengan tahsis iradah. Tuhan menentu Abu Jahal itu kufur, itu wajib kita kena reda sebab hukum Tuhan. Adapun diri kufur atau jangan reda bil kufri, kufur reda dengan kufur itu ada dua benda, ya. Dia ada dua sudut. Sudut pertama memandang taksis iradat atau wajib reda sebab itu pilihan Tuhan. Tuhan pilih. Kenapa Tuhan pilih dia? Allah yusalla amma yaf'al wa hum yusalun. Mu jangan tanya apa Tuhan buat. Ya, itu maksudnya. Adapun diri kufur jangan tetap reda kufur habis nanti. Habis. Wa akhiruha wa a'lahu ay yakuna bi muradihi ta'ala, maka fayafna an fi'li wa qawlihi wa quwwatihi bima syahadahu min al-hadratir rabbaniyah, ya anna man faniya an zalik, ya, baqiya billah wa kana sam'uhu wa basaruhu wa ghayruhuma mimma huwa fi khabarit kuntu sama allazi yasma'u bi. Masalah hadis tadi. Makam terakhir ialah yang paling tinggi, bahawa engkau bersama kendaknya. Man arafallah kana lisan. Siapa kenal Tuhan, no comment. Dia kenal Tuhan, dia senyap, ya, sebab dia tahu apa yang Tuhan buat tu ada terbaik. Orang tapi nak letak makan tu dia kena mahabbah. Bila mahabbah cinta, kan, bila dia dah dapat jalinan kemesraan dengan Tuhan, semua yang Tuhan buat dia akan nampak rasa baik. Dia kalau berkasih je, apa kekasih kata pun dia cubit pun, masak nasi angin pun wangi. Dan kalau dia tak kasih, masak macam wangi, apa pun makan baik macam-macam. Sebab apa rahsia kan ada? Mahabbah.
Bila ada mahabbah dia settle ini. Kalau tak ada mahabbah dia habis. Sebab tu penting kita cari mahabbah dengan Allah Ta'ala dan ish kerinduan. Ya, tu kalau dapat dia settle ini, dia akan buka. Selagi kalbi tidak diikat dengan Tuhan, tak ada mahabbah, dia payah jauh. Allah Karim. Maka makam akhir itulah paling tinggi, bahawa engkau bersama Allah Ta'ala, Allah. Maka dia lenyap daripada perbuatannya, perkataannya, kekuatannya. Itu tanda apa tu? Dia ada mahabbah, hilang ni. Yang dinampak hanya Tuhan. Dengan apa yang disaksikan daripada hadrat Rabbaniyah, iaitu hadratul Rabbaniyah, hadrat ketuhanan. Hadrah maknanya apa? Dia duduk dalam makam, sebalik daripada ghaflah. Kalau hadrah lawan dia apa? Ghaflah. Bila hikam kata apa? Kaifa ayyadukula hadratallahi wa huwa lam yatatakhal min janabati ghafalatin. Macam mana kau nak masuk hadrat Tuhan sedangkan kau belum bersuci daripada janabah kelalaian. Ya, lalai yang ditasbihkan dengan orang yang berjunub. Pada wajah syabah ni, kalau orang yang berjunub, ya, mamnu' kan, dia tertegar duduk dalam masjid kadar tumanina. Dia boleh ambil sambil minta dia, duduk tak boleh, itu hukum fiqah. Begitu masjid batin, masjid ruhani dia tak boleh masuk. Kalau dia masih lagi, ya, belum mandi yang batin. Apa mandi batin? Mandi daripada kelalaian. Ya, mandi daripada kelalaian. Waktu minta riayah, kalau ada riayah dia akan dapat. Dia riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Bila ada riayah, dia terpelihara daripada khatarat dan ghafalat. Sebab pantang besar dalam perjalanan Quranian ghaflah, lalai. Lepas tu disuruh zikir ada dawa, kekal sentiasa. Rohani jangan putus kan zikir. Li'anna man faniyah anzalika billah fakana samu habis. Maka dia lenyap daripada perbuatannya. Mana perbuatan dia dilenyapkan dengan memandang af'al Tuhan. Dan perkataannya ada kekuatan dengan apa yang disaksikan. Ya, sebab apa? Bil musyahadah. Dia lenyap bila pakana samuhu, maka adalah hadrat tadi, hadrat Rabbaniyah, kena adalah orang yang, ya, lenyap daripada demikian itu, kekal bersama Ta'ala. Oleh itu jadilah apa? Pendengarannya samu, penglihatannya basaru, dan selain tadi seperti yang digambarkan dalam khabar adalah hadis ini. Ya, mana dia melihat, dia mendengar semua billah. Maka aku menjadi pendengarnya, yang dia mendengar dengannya itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar billah. Allah. Kemudian wa maqamul fana'i. Ini penting semua kita bahas. Ini semua bahas di qalbi. Sebab apa tu? Dia nak dalam stop. Mana dikatakan dalam setelah semua saya. Ya, kita jadi ada mudah salah saja. Wa idza fasada saja. Kalau dan jasa anak Adam sebetul lagi. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Sebab ilmu qalbi, ilmu sangat besar. Sebab dia memandang, dia membahas tauhid khas. Ya, kita dengan dia kan. Hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan makhluk ni. Dengan Ta'ala besar ni. Lepas tu kalau dia selesai je, perjalanan syariat akan cantik. Ya, syariat lagi kemas. Dia dah duduk betul-betul dengan Tuhan. Mana dia nak buat ni, kalau ada rindu kuat dengan Tuhan, mana dia nak buat benda yang muharamat. Dia nak buat. Ya. Cantik. Syariat dia akan terjaga lebih bila kalbi dia cantik. Bukan di kalbi cantik, dia syariat dia tendang kan. Itu tak betul. Wa maqamul fana' maqamul khawas wa huwa maqamul ubudah. Aduh. Maqam ubudah. Fasabir maqamul ibadah, ar-radi fil maqamil ubudiyah, wa kullu minhuma yara lahu mawjudan wa amalan, fal arif fil maqamil ubudah wala yara lahu zalik li'annahu qa'im billah lillah la binafsihi li nafsihi wala binafsihi lillah. Cantik kan? Akhir satu tengah-tengah. Makam fana adalah makam orang-orang khawas pilihan, iaitu makam ubudah nama dia. Makam ubudah pada orang yang sabar pada makam ibadah. Sabir makam ibadah. Ya, fana, orang yang fana ni, orang yang fana dia makam ubudah. Mana ubudah? Al-hurriyah, benda di selam merdeka, lepas dah. Dia tak terkait pandangan dengan makhluk, terus di mana lenyap dengan Tuhan. Dan orang yang reda pada makam ubudiyah, ini peringkat pendengaran, reda. Setiap keduanya masih memandang bagi dirinya kewujudan.
Ya, makam ubudiyah dengan makam ibadah pasti menang. Ada pun makam ubudah ada selamat. Ada pun orang yang arif berada dalam makam ubudah ay hurriyah, itu selamat. Tidak memandang bagi dirinya hal demikian. Dia tak pandang diri selamat lah. Di mana ada riya, ujub, semua takabur, ego, tak ada. Lebih kurang 800 ulama kira dan ini penyakit dalam. Dia takkan ada. Bila sudah merdeka daripada alam mulki, yang sifat dia tadi adalah apa? Terkait dengan khalaik, dengan makhluk. Dia pergi ke atas, ketika itu dia dengan Tuhannya. Dan siapa yang dapat berlazat dengan Tuhannya, Masya Allah, dia hilang segala yang lain tadi. Di situ baru sah sifat mahmudah. Nak bagi dia warak, dia suruh dia memang tetap confirm dia dapat. Tapi kalau dia tak naik lagi, masih tambah dengan makhluk, oh belum. Kezuhudan dia, kewarakan dia masih bergonggah lagi. Sebab makhluk masih boleh tembus dalam qalbi. Bila ada pom dia tekankan, dia habis. Dan dia bila terbuka, memang takkan berpaling. Takkan berpaling. Sebab kalau berpaling, memang dia tak terbuka lagi. Kerana sesungguhnya dia berdiri dengan Allah. Qaimun billah. Dia panggil wahdatul wujud. Dia memandang billah, bukan Tuhan tu satu dengan dia. Qaimun billah. Fa'ina matwalu pasama wajhullah. Ini wahdatul syuhud, iaitu wahdatul syuhud. Adapun bihi, itu dipanggil wahdatul qaim billah. Dan setiap keduanya masih memandang dia habis. Dan makam arif ialah makam ubudah. Tiada memandang semua dalam kitab ni. Semua pandang ialah pandangan rohani, bukan pandangan luar, pandangan basari, bukan pandangan basar, basirah dalam. Sebab yang boleh mengenal dalam, yang luar tak ada apa tu, tunggu masa je tu. Masa apa? Dia bercerai. Dia bercerai dengan jasa bila mandi, kapan, mayang dan dia pikul, sumbat dalam dia lahat. Ini sangka luar, tak ada apa. Yang nak yang dia dalam hakikatul insan, hakikat diri itu. Ini yang kita nak jaga dia. Dia nak balik menghadap Allah Ta'ala. So cantik. Cara memandang bagi dirinya itu demikian. Kerana apa? Sungguhnya dia berdiri dengan Allah Ta'ala. Ya, qaim billah. Sebab tu Allah Ta'ala qiyamuhu nafsi. Kita qiyamuhu bighairi. Berdiri kita, wujud kita semua makhluk bighairihi, dengan yang lain. Siapa lain? Huwallah. Adapun wujud Tuhan tak binafsi dengan dia. Sebab wujud dia adalah apa dia? Asliyun. Wujudullah asli. Adapun wujud kita tidak asli. Dia panggil apa? Rid, baru datang. Dulu tak ada. Sebab tu kita ada suatu beranak. Wujud adalah mutlak. Dia tidak terikat dengan siapa. Wujud makhluk semua muqayyad, terikat dengan Tuhan. Maka benda terikat kita tak pandang. Ya, bayang terikat dengan Tuhan. Kita pandang tak bayang kan? Ya. Kalau kita dah menghadap Tuhan, kita tengok bayang. Buat apa gilo apa depan ke mana bayang. Ya, tapi bila dia pandang bayang, sementara belum nampak Tuhan bayang. Dia lagi jauh nampak bayang orang. Wah, siapa tengok? Tengok bayang dah dekat. Oh, masya-Allah ente. Ya, sama dolar ke kan? Bagi nampak Tuhan dia, bayang ke kanan dah. Ya, begitulah makam peringkat awam. Dia pandang makhluk lagi, mengambil dalil hudusul alam, sementara belum mukasyafah. Bila nur terbuka atau buka, dia menghadap terjadi dengan Tuhan Nabi lah. Dia tak pandang nak bayang lah. Ya, sebab kita wujudku bayanganmu kan. Jangan kata pula Tuhan macam kita serupa pula, syirik. Bayang mana pun dalil. Bayang tu menjadi dalil bagi Tuhan bayang. Bermakna wujud kita dalil bagi wujudan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi pada sufi dia panggil mazhar, ay mahaluz zuhud. Semua makhluk ni mazhar, cermin untuk memandang dia. Mar al-kaun wa lam yashadu fi aw ila aw qala aw ba'da. Siapa yang tengok pada makhluk, tiba-tiba kalbi tak terbuka lagi, tak mana yang mata habis gelap, buta mata cinta ni. Kita pandang dia buka dua, mata luar buka, mata dalam dia buka. Kalau mata luar dia buka, mata dalam tak buka, oh itu bahaya besar. Lebih bahaya pada telur hujung tanduk itu. Ya, mata sebelah buka. Akhir zaman besok ada makhluk mata sebelah. Apa nama dia? Dajjal kan ni. Jadi pandang dia buka dulu. Mata luar memandang kepada makhluk, mata dalam memandang pada khaliq. Mata luar memandang kepada akwan, mata dalam memandang kepada mukawwin. Ya, itulah seterusnya.
Sayyidina Abu Bakar lagi hebat kan dia. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu ma qablah. Aku tidak lihat pada makhluk semua melainkan kalau dia dah menghadap dia dulu. Itu lagi handal. Belum tengok dah pop terbuka saja. Ya, kita takut belum tengok nampak makhluk, dah tengok tenggelam dengan makhluk tu. Itu habis tu huruf gitu. Itu dia pakai dengan ya, habis tu. Allah kan. Dan sungguhnya dia berdiri dengan Allah Ta'ala. Billah, bagi Allah, bukan dengan dirinya, untuk dirinya, dan bukan juga dengan dirinya bagi Allah. Kalau dengan diri dia tapi nak buat kerana Allah, tapi nampak diri lagi, tak boleh lagi. Dia nak pakai satu je. Dengan dia kepada dia berhabis. Macam benda tentang ni, cari sumber halal, belanja benda yang halal, baru terima. Kalau cari haram, belanja haram, tu dia tolak. Kalau cari benda haram, belanja benda-benda yang baik pun dia tolak. Sumber haram. Apatah lagi kalau yang haram dengan haram kita buat. Dia nak satu, dia terima. Cari sumber yang halal, maka gunakan benda yang dia ta'ala yang halal, baru terima. Sumber sini juga yang misi billah, dengan Allah, illallah balik, kemudian pada dia. Jangan daripada diri kita kepada dia, bermakna menampak diri. Dia baru duduk makam iyyaka na'budu, dia nak naik makam iyyaka nasta'in. Mana dengan dia tadi tuan, itu isyarat kepada dua peringkat. Kemudian dia kata al-ilmu al-amaliyyu tariqul amal, wal amal tariqul ilmi. Dia ada dua bahagian. Ilmu yang menjadi jalan kepada amal zahir, dan ilmu amal yang menjadi jalan ilmu al-ulumul laduni ila akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Buku yang kita pada hari ini, dan insyaAllah nanti itu kita memang jamuan, dan selepas kita masuk zuhur, kita solat zuhur. Lepas solat zuhur, kubur kita pada di sebelah untuk seterusnya sampai ke tamam kita, insyaAllah. Kita sudah nampak dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina aamanu wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tempat jemaah semua sekali.